أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Segala puji bagi Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah gerakkan kita untuk sampai salat maghrib berjemaah pada malam ni, dan kita duduk saat sementara nak masuknya fardu Isya. Baik, sebagai muqaddimah sebelum kita melihat kepada hadis berkaitan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semalam masuknya waktu maghrib maka disebut sebagai nisfu Sya'ban. Ada bacaan Yasin seperti mana yang diamalkan sebelum ini. Kemudian masuknya maghrib tadi, habis dah nisfu Sya'ban, maka sekarang ni kita berada di dalam selekoh untuk bertemu bulan yang sangat mulia, yang penuh barakah, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, sempena kedatangan satu bulan yang mulia,
maka saya perlulah cakap sedikit sebagai tazkirah, peringatan untuk sama-sama kita merasai betapa seronoknya bulan yang bakal menjelang lebih kurang beberapa belas hari sahaja lagi. Nombor satu, kena ada perasaan seronok. Seronok kerana dalam bulan Ramadan ini pelbagai hikmah dan barakah yang Allah Ta'ala kurniakan dalam bulan Ramadan. Nombor satu yang paling besar kerana di dalamnya turunnya Al-Quranul Karim, malam Al-Qadar. Tuan-tuan, seperti yang saya maklum sebelum ini, iaitu Al-Quran ini di mana-mana dia parking kepada seseorang, maka mulialah orang itu. Ramadan, diturunnya Al-Quran, maka mulianya Ramadan. Jadi tuan-tuan, sebagai muqaddimah kita, berkaitan dengan Ramadan, dia kena ada perasaan seronok. Ada orang seronok bila mana menjelang Ramadan kerana nak berniaga. Tak salah. Hak depan saya pun ada hak berniaga, saya tak tahu siapa, tapi seronok. Mau duk berniaga mentabak, mau duk berniaga oblong, mau duk berniaga macam-macam. Silakan. Tapi start daripada kita ni remaja sampai menikah, sampai mau duk ada anak, anak pula menikah, mau duk ada cucu kita tu, daripada start tu lah kita duk berniaga tapi tak pernah kenal arti maghrib berjemaah ketika bulan Ramadan, kacau. Berniaga ni sampai tahap Isyak pun tak pernah berjemaah ketika bulan Ramadan, haru. Yang paling ruginya, yang paling tepuk dainya apabila tarawih tak pernah rasa. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Dia tak pernah rasa laung ramai-ramai lingkup. Bukan lingkup apa, sayang. Nak berniaga silakan, tapi dalam masa yang sama mau duk rebut peluang lagu ni. Pasal ni hak 2-3 hari ni pun belum tentu sampai kita ni. Boleh doa je. Tuan-tuan mau kalah perasan, no? Kalah perasan. Kalau tak ada kerja apa, duk sorang-sorang tengok. Kat nak Ramadan ni dia banyak kematian. Lah ni kematian bukan sopa dulu. Dulu mau kalah kematian dan kita pergi ziarah dan buat pi buah pelam, buat pi buah hepon. Kawan tu sakit tua, gigi pun tak ada dah, buat pi buah hepon. Dah. Nak pepak lagu mana pun tak tahu, tapi tak apalah, atas nama buah tangan buat pi ziarah bagus. Hak hari tu kita ziarah lagu mana lah? Lah kata duk hidup lagi. Oh tu noh, lama sakit noh. Nak dekat 2 tahun dah. Duk tak lama, oh meninggal pidah depa kata, eloklah lama dah sakit tu. Buah pelam hak aku bagi pun mau kalau tanam tumbuh dah tu. Contoh dia pun. Tapi lah ni sedap-sedap meninggal dah. Ni dengar kata Pak Long tu meninggal dah. Lah yang mana? Allah. Maka kalau kuliah tu kira dia lena dulu. Hak tu meninggal dah. Allah. Ni contoh lah. Dia takut nak lena. Tuan-tuan nak sebut kata apa? Lah ni dia meninggal mengejut. Ni akhir zaman. Tambah bulan Ramadan ni tuan-tuan nak sebut apa? Nak capai Ramadan itu bukan semua orang dapat. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Nak capai Lailatul Qadar itu Allah. Sebab tu sebelum nak Ramadan ni mau ada perasaan seronok, tambah pula pejabat agama bagi buat sampai 20 penuh kapasiti masjid. Sebut tang tu saya konon sikit tuan-tuan, ni iklan tu, iklan mukadimah masjid kita panjang sikit tak apa, pasal kita habis ke 9 kan. Tempat lain bunyi loceng mau duk habis dah. Sini tak apa, ikut suka, no? Mau kalau ada toto pakai tidur sini je. Nah, baik. Tuan-tuan, saya habaq ni tuan-tuan hak tahu lah, hak tak tahu tu tak ambil tahu tak apa. Cuma ambil apa hak saya nak sebut ni je. Hak mana tahu tak usah ada huru hara. Cuma kita sedih. Mak cakap tuan-tuan, satu tempat
masjid no, kalau surau tahan kira. Masjid ni satu tempat saya pergi, ahli jawatan kuasa, siapa dok kontrol saya tak tahu, pasal pengurusi tak ada situ. Yang sedihnya tuan-tuan, apa dia? Iaitu pintu pagar tak buka. Saya sebut lagu tu tuan rolling, lagu mana? Pintu pagar tak buka. Pintu pagar besar. Masjid besar tersegam indah. Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Masjid ni jangan buat sopa rumah kita. Rumah kita nak kunci buah pedai ayam ke buah hati ayam ke nak welding pintu, mampu pilih harta mardak kita. Masjid jangan dok buat kerja lagu tu. Pasal pejabat agama dah bagi, tapi kita masih dok buat kerja lagu tu. Esok ni makan tak habis dengan Allah. Kita dah buat sopa kita punya, mau duk kunci pintu pagar, mau duk tak boleh masuk, tak boleh masuk. Mana kata nak buka, buka. Tak boleh masuk, ustaz, lagi lepas masuk balas. Awak sampai teratur punya fitnah, duk anggap orang menjemaah sampai tahap lagu tu. Kalau rasa takut, tak mau nak tanggungjawab, tutup hak ruang dalam ni saja. Hak musafir belakang punya ruang tu, bagi orang duduk. Ni masalahnya, pintu besar pun tutup. Oi, tuan-tuan, duk sampai kat telinga saya ni. Tang mana tuan-tuan cari sendirilah, dalam Google ada. Specialnya masjid tu, saya dengan seorang tu je. Kami dua je kuliah situ. Hak lain tak lepas habis. Itu tak apalah, bukan nak cerita keburukan, tapi tang tutup masjid tu kita tak setuju. No? Takut makan tak habis tu je. Baik, masuk balik tajuk kita, mengimarahkan masjid tuan-tuan. Sebelum timah Ramadan, ilmu kena ada. Sebab tu kalau cantik, kalau boleh tuan-tuan, ikut sukalah, mula pada malam ni ke, start pada saya, ataupun mula pada esok, bagi tahu kat Ustaz, kalau boleh cerita sikit bab Ramadan sebagai mukaddimah. Pasal kita nak ambil aura semangat tu, kita nak ambil ilmu tu, kadang-kadang kita ni lupa. Tuan-tuan, bila menjelang Ramadan ni, soalan hak paling carta nombor satu, paling famous, hak cemuih nak jawab. Bila kalau tahun ni masih ada, mau ada soalan yang ke 1220. Apa dia? Jolok hidung batal dah. Hak tu mesti ada, tak mana pun nak cemuih dia nak jawab. Dia punya tak faham ni, dia duk ngaji, dia kata kalau awak masuk rongga ni kira batal. Dia duk faham hidung tu batal. Sampai sehari ni hidung tak korek, duk nampak gantung sampai jantung pisang. Pasal apa? Tak ngaji. Dia kata pasal apa teruk dengan aman ni, oi, oh, tak boleh. Dia kata batal puasa. Tuan-tuan, batal ke dak? Dak. Takkan nak congkeh buang-buang lah. Yang batalnya ketika mana congkeh-congkeh suruh masuk tengah, tu batal lah. Itu hak paling simple lah. Makna kata apa tuan-tuan, Ramadan ni bulan mulia. Kita nak daripada malam Ramadan sampai akhir Ramadan, kita ibadat mau clear. Kadang-kadang kita puasa tak rasa siapa puasa, kadang-kadang sembahyang tak rasa siapa sembahyang. Sebab apa? Banyak perkara hak kita tak ambil berat. Nombor satu, dunia dalam diri kita. Nombor dua, banyaklah Imam Ghazali susun. Nombor dua, pasal kita duk buat benda pelik-pelik, duk kawan dengan orang jahat. Orang nakal lain tuan-tuan, nakal lain, jahat lain. Nakal dia ada. Baru ni satu masjid saya baru masuk, duk rekod pula ni. Dia abang kita potong lah. Tuan-tuan cerita, wah, rahsia kita. Saya baru masuk, habis selesai semua, duk datang ni, duk azan Isyak. Dia main-main, dia tepuk tengah belakang, bertebuk debuh lagu tu. Debuh dia kata, "Amoi Syekh, hang ceramah aku rasa puas, hang cakap Kedah aku rasa puas cakap aku hang tak apalah. Noh, ikut suka dia lah. Tang bahasa tu mungkin dia beranak-beranak main mak dia cakap aku hang dah. Dia kata aku ni dulu askar. Aku dulu gila. Cakap tu. Aku rasa puas dah dengar hang ceramah ni pasal selawat. Aku pun duk selawat juga sehari dua ni. Teringat kat mak pak aku, hang memang bagus hai Syekh. Aku tebuk debuh lagu tu. Kita duk kata lah hati, hang kira hang pecah naskah. Aku pecah komuni hang tak tahu. Tu bahasa aku anjak. Jangan buat kerja lagu tu. No? Tu nakal orang panggil. Tapi walaupun dia kata dia gila, dia mengaku sendiri pun saya kata no. Tapi dia main masjid tu kira okey lah. No? Itu orang panggil nakal. Hak jahat ni betul-betul jahat yang syarak marah. Tu yang jahat betul, hak tu kena tinggal. Tuan-tuan, no? Baik, nak menjelang Ramadan kena ada perasaan seronok, kena ada perasaan gembira nak meraihkan Ramadan. Pasal lepas tu tak tahu dah dapat ke tak bulan tarbiyah.
Depan saya ni termasuk diri saya, kita ada satu sifat namanya marah. Kena buang marah tu. Dalam diri kita mau ada satu sifat sombong, buang sombong tu. Jangan duk rasa kita ni makan garam, kita rasa kita pandai. Dah, makan garam tu lah darah tinggi. Nak sebut apa, mata ilmu kita kena tunduk. Jangan duk rasa kita sombong. Ramadan ni bulan tarbiyah. Hak mana rasa tak clear, kita kena clear dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan sekalian. No? Wallahu alam, sebagai muqaddimah kita pada malam ni. Sambung hadis ke berapa? Empat. Baik, hadis yang keempat. Bulan lepas saya tangguh kan? Mai? Ha? Oh, betul 29 tak ada. Dia bawa pelari. Nah, baiklah. Hadis yang keempat pada muka surat yang kelima. Kita baca slow-slow, senang nak follow. Iaitu pada bab fi hilmihi sallallahu alaihi wasallam wa adami ghadabihi li haqqin min huquqi. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kelembutannya dan tidak marah. Kelembutan dan tidak marah ini ada pada Rasulullah. Siapa hendak berjuang yang mempertahankan Rasulullah, mau nak ikut cara Rasulullah, hak ni mau dok ada. Kalau tak ada yang ni, betulkah kita ikut cara Rasulullah? Baik pada sudut di rumah, baik pada sudut sosialnya, baik pada sudut dakwahnya, ada tak pada diri kita? Adakah nak berdakwah ni mesti kena keras? Tengok tempat. Bukan semua pasti keras. Ni asal boleh mikrofon keras, mau duk maki hamun tak boleh aku tu. Boleh mikrofon mau duk maki sana maki sini, tengok keadaan. Walaupun maki tu memang tak elok. Nak sebut kata apa, dia ada tempat dia. Nabi ada tempat dia marah, ada tempat Nabi menunjukkan kelembutannya. Soal peribadi Nabi tak layan. Tapi soal agama, orang dah buat lebih kurang, Nabi marah. Hak ni patut marah. Ada lagu tu. Bukan semua ni tuan-tuan, kadang-kadang kita haduk depan ni, duk cakap, duk rasa kita betul. Dah, ada masa kita tak betul. Pada sudut akhlaknya, ilmu insya-Allah mungkin betul, betul lah. Tu tak boleh kata apalah. Dalam duk cakap ni, bila ada rekod ni, bila balik tengok, oh rupanya silap cakap, itu biasalah. Tapi akhlak tu insya-Allah boleh kontrol. Tuan-tuan, bukan semua kita boleh duk memaki hamun orang, kawan tu tak kena, kawan ni pelak. Oi, jangan lagu tu. Saya orang Kedah pun tak sebut lagu tu. An Anas radhiyallahu anhu qala adraka Arabiyyun Nabiy sallallahu alaihi wasallam فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة فنظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفقت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاحك وأمر له بعطاء. Hadis Imam Bukhari dan juga Muslim. Tengok maksudnya. Ya. Baik. Daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu berkata, kita dah cerita tentang Anas bin Malik, cerita ya bang? Apa? Dah. Kalau tak cerita, kita nak cerita adab ni cerita dah pasal ada dah sebelum ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang Arabi bertemu dengan Nabi. Arabi seperti kita sedia maklum, satu orang Arab yang kita kata pendalaman. Kira kita di kampung ni orang hak buat kerja mendang lah. Bukan nak sebut mereka tu pendalaman, tapi nak bagi faham. Kira di tempat kita ni, pok-pok yang buat benang, mau duk menyangkui tangan keras, duk menabuk racun, duk tabuk baja. Lah tak keras lah, bela pakai drone. Dulu ni mau duk tabuk, duk menyulam ke lebih kurang, duk cangkui tanah. Kira pendalaman sungguh.
Kira lain internet tu Allah nak hello pun payah. Contoh, lagu ni lah. Arab Badawi ni kita kena faham tuan-tuan, dia ni satu orang makhluk, satu orang manusia yang kurang sopannya. Dia kasar. Orang yang baru keluar daripada gua, contohlah, maksudnya dia baru keluar daripada perkampungan, lok-lak tu mau duk ada. Bagi kita tengok kurang sopan, bagi dia biasa. Faham? Saya nak bagi contoh pun bahaya. Dia bagi dia rasa biasalah, duk rembai, kalau lebih kurang dia tak apalah, tak payahlah. Tuan-tuan, bahaya. Nanti saya sebut lain kali insya-Allah. Arab Badawi ni, Arabi tu Badawi lah. Arab yang kasar, yang tak ada sopan santun, mau duk bawa keluar daripada pendalaman. Dia mai dekat Nabi, dia buat apa? Tuan-tuan tengok. Bertemu dengan Nabi SAW, lalu merentap kain rida Rasulullah SAW dengan kuat sekali. Nombor satu yang boleh kita ambil bahawanya tuan-tuan, kain rida ni mana? Ni. Hak ni ada pada zaman Rasulullah. Saya sebut lagu ni pasal ada di kalangan sahabat kita, dia kata tak ada. Dia kata kain rida ni geng-geng Yahanana. Ya Hanana. Dia kata mana ada? Dia kata fikir logik, tengok Nabi nak pakai letak atas kepala bau, kemudian naik unta, terkedek taubat jatuh kain ni. Punya takat tu pemikiran. Depa hadis dhaif tak mau. Tak apalah, ikut suka depa lah. Tapi ni hadis sahih, Bukhari ada, Muslim ada. Dia cerita, dia kata seorang Arabi mai dekat Nabi, waktu tu Nabi tengah pakai kain rida, dia mai rentak kain ni, lekat kesan kat leher Nabi ni. Ni hadis ni dok cerita. Kalau kata rida ni bukan daripada Nabi, habis mai pada mana? Tuan-tuan, sahabat ada pakai tak? Satu cerita. Ketika mana Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, masa pemerintahan dia, wafatnya Sayyidina Abu Bakar, naik dia. Kalau siapa-siapa teringin nak jadi YB yang berhormat, teringin nak jadi YB lah, maka tuan-tuan, nak jadi wakil rakyat, nak masuk dalam dunia politik, dia kena faham ataupun dia kena mengaji dulu tentang politik ataupun cara pemerintahan Umar Al-Khattab. Dia kena mengaji bagi habis clear dulu. Pasal Umar Al-Khattab, pentadbiran dia sempoi. Pentadbiran dia tak ada jalan lah. Ketegasan dia dalam bab harta ni, Allah, jangan duk tanya. Seorang sahabat kata, kalau hampa nak belajar bab tauhid, ni dia seorang sahabat ni. Kalau hang nak belajar tentang hadis, ni dia sahabat ni. Kalau hang nak belajar tentang sirah, ni dia sahabat ni. Tapi kalau nak belajar tentang harta mereda orang, ni dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tuan-tuan, sampai anak dia beli unta pun, unta tu duk melewak mata. Dia kata tu unta siapa? Dia kata unta Abdullah bin Umar. Depa kata anak aku anak. Dia telefon saya tambah dia kena sebut, tak kita tahu apa zaman Nabi ada telefon. Sayyidina Umar ni panggil anak dia, dia kata mai Sayyid Abdullah. Dia kata apa pasal ayah? Ni unta siapa? Unta saya. Ni hampir boh Baitul Mal. Pasal apa? Saya beli guna duit saya. Tak, bukan soal duit. Hang tengok. Sebelum ni unta siapa duk menewak, depa pergi tangkap sembelih. Tapi bila mana depa tahu kata tu unta hang, depa kata biar apilah hak tu unta anak Umar punya, biar api ke dia lah, anak YB contoh. Dia kata aku tak mau depa kerja lagu tu. Hantar pergi buh Baitul Mal. Tuan-tuan, anak dia pun tak boleh cari makan. Tambah dia. Umar Al-Khattab tegah. Sebab tu masa khalifah, masa panglima perang Khalid ibn Walid, pada zaman pemerintahan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia kurang setuju dah. Dia duk tengok Khalid Al-Walid duk jadi panglima perang ni, dia kurang setuju. Pasal Khalid ni bila dapat harta rampasan perang namanya ghanimah, dia pakai bagi lagu tu je. Ambil hampa pun letih perang, ambil. Dia tak boleh lagu tu. Pasal harta tu, dia ada cara dia. Dia ada cara handle dia bagi sama rata. Dia ada prosedur dia. Dia ada undang-undang dia. Umar punya fikir lagu tu. Sebab tu masa mana wafatnya Abu Bakar, naik dia, Khalid turun. Maksudnya dia pecat tu bersebab. Bukan saya pecat, tuan-tuan sekalian. Saya nak cerita apa?
Suatu masa dia naik jadi presiden, dia buh keng ridak tu ni. Kita buh lah kuda. Lah Mercedes lah, kuda. Kira kuda tu bukan kuda dia. Kuda hak milik kerajaan. Kemudian dia bawa PA seorang. Bukan PA system. Personal assistant. Betul saya sebut tu. Orang putih kurang sikit. Dia bawa ikut dia. Kira PA tu kerja khidmat untuk dia. Dia mesti ada PA seorang. Maka tuan-tuan sekalian, dia pun naiklah kuda tu. Hatta meredak kerajaan pasal tugas nak pergi tu Putrajaya. Kerja kerajaan. Putrajaya tu contoh. Kena sebut belakang. Naik lah. Tegeduk. Tapi saya tak tahulah kuda tu saya besar mana. Sama ada kuda ataupun unta saya tak ingat lah. Tapi kita bolehlah kuda laju sikit. Besar mana kuda tu saya tak tahu. Sebab besar Sayyidina Umar Al-Khattab 3 meter. Siling ni ada. Kalau dia jadi imam tak boleh. Pasal apa? Kena buang kipas ni. Allah ting lagu tu kena buang. Pasal apa? Tinggi. Dia seorang Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas seorang lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Depa ni tuan-tuan 3 meter punya tinggi. 3 meter lebih. Kira kalau naik kuas ukur tu mendarat kaki you. Hak ni kuda. Besar mana kuda tu saya tak tahu. Tuan-tuan naik tegeduk rembah tiba-tiba kain ridak ni jatuh, pelepek jatuh dia tak perasan. Kawan badan sado. Tuan-tuan bila rembah pi PA dah panggil, "Tuan." Kawan tu break nyekak saya tambah. Break. Apa pasal? Kain jatuh. Ni ridak jatuh. Loh. Tuan-tuan tengok dia buat apa? Dia berhenti kuda tu, dia turun daripada kuda, dia mau duduk jalan kaki mai. Jalan kaki mai, PA dah duduk tengok. Siapa dia ni? Ambil kain tu, dia galas habuh balik, dia rembah pi. Dia naik balik atas kuda dia. PA dia ni tanya. Dia kata, bos, sat. Sebelum tekan minyak saya nak tanya. Minyak saya tambah nak. Awak, pasal apa? Dah, saya pelik. Tak kenal tahu mana. Tadi tuan tengah naik kuda kan? Kuda. Wah, nampak macam beruk kan? Tu saya tambah. Kuda. Awak, dak tadi kain tuan jatuh, saya habaq kain tuan jatuh pasal tuan tak perasan. Lepas tu dak pasal apa tuan tak kepak dengan kuda tu patah balik kan cepat sambak lagu tu je. Bukan tuan pahlawan yang hebat. Saya tambahlah. Dia kata hang tak faham. Kena ayat tu. Tuan-tuan ambil hak ni kira okey lah. Tak boleh hak lain, boleh hak ni pun boleh balik lah. Dia kata hang tak faham ni. Awak, hang tahu tak kuda ni kuda siapa? Hak kerajaan. Lah ni kita nak pergi buat kerja siapa? Kerja kerajaan. Kain ni hak siapa? Hak tuan punya peribadi lah. Kalau aku patah balik ambil kain tadi ni, makna kata aku dah salah guna harta medak kerajaan. Tu dia. Tuan-tuan, maka kalau ada pemimpin lagu ni bersih kita ni. Majid tuan-tuan saya berani sembang. Saya bukan nak kata takut sangat. Tapi ruang dakwah tu saya tak mau orang duk cop saya. Sebab saya nak masuk. Saya beritahu tuan tadi lah. Masjid tadi ni saya dengan ustaz tu yang masuk. Sebab saya nak faham nak dakwah. Kalau betul saya nak dapat cop tu lama dah. Macam Ustaz Syarqawi tu kan, hak tu piau pecah speaker. Ustaz Uzam semua tu kan. Tak ada, betul cara masing-masing lah. Tapi cara saya tak mau dicop. Sebab saya fikir saya nak dakwah. Ada orang dia selam, ada orang dia timbul. Bila timbul ni risiko dia ramai orang nampak. Orang nak talau tepak dia kepala tu sak dia. Dia berenang main dah, pom. Kalau kita kuat elok terus lagi. Tapi saya ni jenis orang ceroy, ilmu tak ramai. Saya selam matlamat sama, nak capai juga. Tapi saya selam lah. Pasal risiko selam ni tak banyak. Paling kurang jorong je mai. Tak. Maksud tu faham dia kurang lagu tu lah tuan-tuan. Tak apa lain orang lain cara lah. Tapi ada jemaah hak suka-suka derah-derah ni. Ada. Sampai dengar saya, Ustaz kami suka hak jenis derah-derah Ustaz. Bagus ya. Hak jenis suka duk maki hamun kami Ustaz memang seronok kena dimaki.
Kami start kena kecil sampai kahwin, ustaz tak kena maki, pok belai sungguh. Panggil pula nama boboy. Rasa tak best lah ustaz. Bila main masjid kena maki, muda rasa selesa ustaz, tidak lena. Ada gotu pun ada. Tapi kebanyakan, dengar saya sebut kebanyakan tak selesa. Tu saya tak mau. Kami main nak mengaji ustaz, bukan nak kena marah, kena maki. Tu saya tak mau tu. Baik, masuk boleh tajuk kita. Dia kata apa, hang ni tak faham pasal kuda ni, pasal kita nak pergi buat kerja ni, kerja kerajaan. Kalau kita patah balik tadi ni, ambil kain ni aku punya, kita dah salah guna dah. Mak cakap tuan-tuan, termasuk diri saya lah, kita pergi guna harta merdak kerajaan kan. Ronda, saya tak mahu sebut lah apa tu, tapi pijak negeri lah. Ronda, hello abang hang oi, ambil anak Azad ni, balik dah. Pulak dah. Patah balik. Tu anak siapa? Tu anak siapa? Ni kereta siapa? Tak kena. Disebabkan tak amanah tu dah jadi cecah merbak, orang duk mengata. Kalau adalah macam Sayyidina Umar lah ni, habis. Ni YB ni pasal apa orang duk sebut pasal hang sangat ni? Dak, depa tu minta buat tak. Lepas tu saya tak dan, serak dia sembelih. Dah tak dan naik YB buat apa? Ni contohlah saya tambah. Nak sebut kata apa tuan-tuan? Amanah tu berat. Amanah tu berat. Kemudian PA dia kata, baiklah kalau tuan kata macam tu, pasal apa tuan tak suruh saya? Saya ni berkhidmat untuk tuan. Apa kerja saya? Takkan ikut belakang je duk makan nasab. Tu saya tambah. Dia kata tu, kata hang tak faham lagi, kena lagi kawan ni. Dia kata hang kerja untuk siapa? Untuk tuan lah. Aku ni siapa? Presiden. Hang kerja untuk presiden, bukan untuk peribadi kerja aku. Kalau hang ambil kain tu, hang dah tolong peribadiku, bukan tolong kerja aku untuk kerajaan. Allah kena lagi, dia kata. Tuan-tuan, saya normal. Sebab tu kita ni kalau dapat amanah masing-masing, kalau amanah selamat kita. Baik pada organisasi kecil, masjid lebih kurang, ataupun dalam rumah, sampai besar-besar organisasi, selamat jika kita pegang dengan amanah. Ni Umar punya cerita. Baik, itu dua alasan nak sebut kata sahabat juga berkain rida. Tuan-tuan jangan takut, pakai aja, tambahlah SOP, boleh usung. Kemudian kemudian aku melihat di leher Rasulullah terdapat kesan rentapan rida kerana ditarik dengan begitu kuat. Lekat bekas Pak Long ni tarik sungguh. Apa saya jadilah ada cerita tu, kena tabuh tengah belakang. Lalu lelaki tersebut berkata, wahai Muhammad, berikan kepada aku harta milik Allah yang ada pada engkau. Kemudian Nabi SAW berpaling kepadanya, lalu senyum dan menyuruh sahabat yang lain berikan kepadanya harta tersebut. Tu dia tuan-tuan sekalian. Ini saya nak sebut apa? Ada beberapa perkara yang boleh kita keluar daripada hadis ni. Yang pertama, dengan orang alim. Tengoklah, dia panggil Muhammad je. Dia panggil Muhammad, dia ni Islam. Sekali saya akan cerita kepada tuan-tuan harta yang dimaksudkan tu harta apa. Sebab tu mengaji ni dia kena ada guru. Kalau beli, tuan-tuan beli kitab ni terus baca, tak ada kitab ni mana ada syarah. Baca-baca tengok dia kata harta milik Allah. Harta apa? Fikir tak lepas habis kitab pun. Maka kena ada syarah. Syarah tu daripada guru kita yang mulia. Tuan-tuan, saya cuma sampaikan. Baik. Yang pertama, cara Arab ni kasar. Kita dah cerita. Yang kedua, dia panggil kepada Muhammad dengan Nabi kita dengan nama Muhammad sahaja. Tuan-tuan, ini tidak ada adab. Dia kena adab dengan tok guru. Panggil tok guru, panggil ustaz kalau lebih kurang. Kalau nak sebut nama-nama Nabi, nama-nama sahabat Nabi, sebut Sayyidina. Jangan duk sebut Umar, jangan duk sebut Bakar kau suka. Kalau cerita laju tak apa, tapi ni sengaja. Tuan-tuan tengok baru-baru ni kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita dalam Facebook cerita pasal Nabi Khidir. Dia sebut Khidir. Dia tak sebut Nabi Khidir, dia sebut Khidir. Kalau cerita pasal Imam Syafi'i sebut PI. Dia ingat PI pok menakan dia. Tuan-tuan, adab tak ada. Kita tak ada adab tu mengaji melelong. Tuan-tuan, kalau mengaji tapi buat jahat, tapi kalau mengaji masih tak ada adab, tapi kalau mengaji masih nak beramai payah, makna kata lorong mengaji tu tak kena. Dia tak kena lorong.
Macam baru ni orang suruh cerita pasal kelebihan nisfu Syaban. Tuan-tuan buka TV, tak buka. Saya pun tak buka. Tajuk dia kelebihan nisfu Syaban daripada A sampai Z. Tak ada kelebihan, semua kekurangan. Hadis ni dhaif, hadis ni dhaif belakang. Habis nak beramai tentang apa? Ulama kita tak cerdik ke hak dulu, lebih pada kita lagi, tapi kita nak tunjuk pandai, itu masalahnya. Tuan-tuan, sebab apa? Mengaji silap lorong. Antaranya sebab apa? Adab tak ada. Tak ada adab habis. Tu saya dah sebut tuan-tuan, ni kita mengaji akhlak ni pasal kita nak ikut cara Rasulullah. Cara mengaji lagu mana, saya pernah bagi tahu dekat tuan-tuan, Imam Syafi'i duduk depan Imam Malik pun sengap je. Nak kalih layar kertas ni pun beringat, pasal takut ganggu tok guru mengajar. Sampai terah tu. Ni kalau saya nak cerita ni tuan-tuan, bab adab ni pasal termasuk diri saya pun lingkup malam ni. Tapi tak apalah, atas nama tuan-tuan nak mengajak orang kampung kita ni, orang kampung kita lah ni. Tuan-tuan nak unjuk pun tak apa, saya tak kisah saya faham. Kadang-kadang kaki tak ada lipat lama. Pagi-pagi duduk nyangkui dah ustaz, malam-malam ingat nak rehat sikit lah. Kaki ni tak ada lama, tak apa, boleh unjuk, tak ada masalah. Jangan menyerap sudah. Orang luar main tengok ni pasal apa, masjid ni ustaz suara deras tapi tak ada orang. Rupanya ada pakat menyerap habis. Nak sebut apa adab. Tapi itulah atas guru lah. Kalau Syekh Nuruddin, dia tengok Syekh Nuruddin pegang kitab belah kiri pun dia merah. Budak tu duk qasidah. Apa ni, Muhammadun basyarun lakal basyari. Syekh duk ambil kitab ni, dia heran. Syekh besar belah tangan budak, dia pegang belah kanan. Adab tuan-tuan, adab yang kitab. Ada seorang ulama ni, kitab dia balik rumah cium buah plastik, buah larak. Esok buka plastik, cium, buka balik study. Tu sayang kitab tu. Kita pun sayang juga buah dalam bonet. Bulan depan buka balik. Buah dalam bonet tu. Allah, celah tu beli ikan lapik dengan kitab. Main nak mengaji pula marah cucu. Tu aku kata jangan ikut, hilang kitab aku. Padahal duduk kat tayar spare. Tapi bukan orang sini lah, bukan orang sini. Baik. Yang pertama tuan-tuan, sebut dengan adab. Tok guru sebut tuan guru, haji-haji. Contoh, tuan guru macam-macam lah, itu adab kita. Dengan Nabi, Sayyidina, dengan sahabat Sayyidina kalau lebih kurang. Baik. Yang kedua, yang perlu kita ambil ni tuan-tuan, tengok cara Rasulullah. Walaupun kawan tu buat macam tu, kawan tu buat dekat Nabi sampai lekat ni, dekat tengkok leher ni lekat bekas pasal dia rentap sungguh. Ni kain je, bukannya rantai. Kain. Kalau kain pun boleh lekat dekat tengkok ni, macam dia rentap sungguh palung ni. Ni palung ni. Tapi cara Rasulullah masa dia minta, dia kata, wahai Muhammad, berikan kepada aku harta milik Allah yang ada pada kamu, berikan pada aku. Nombor satu, Nabi senyum dulu. Tuan-tuan, senyum itu tanda kemaafan. Nabi ni orangnya lembut, bukan lemah lembut. Jenis lembut lain. Jenis beranak main lembut, nak minum air pun kona merata. Hak tu tajuk lain. Tapi hak tu tak apa tuan-tuan, jenis lembut tak apa. Tuan imam jenis lembut, Allah. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Hak tu bukan dia minta. Tapi hak jenis repair ni, hak ni Tuhan marah ni. Nak faham tu? Hak jenis repair ni Tuhan marah ni. Sampai lah polis ligan tak dapat tu. Mana kata dia lelaki sungguh. Maka kalau dia perempuan, dia tak lari terah tu. Hilang ni. Takut makan pundiu je. Hak ni Allah marah. Dia keluar main, dia repair. Dia kata tak boleh exhaust lagu ni, kena exhaust pelan. Dia bertukar. Tu faham lah. Tuan-tuan, hak ni cara Nabi marah. Baik. Nabi ni lemah lembut. Cakapnya lemah lembut. Orang tengok pun jatuh cinta Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi bukan jenis marah. Nabi pernah marah tak? Pernah. Marah yang melibatkan agama, Nabi marah. Contohnya ketika dalam satu peperangan, tuan-tuan tengah duk fight, duk lawan ni, lawan, tiba-tiba seorang sahabat ni, dia tengok seorang sahabat nama Usamah bin Zaid, tak silap saya, tapi Usamah lah. Dia tengok Usamah ni pelik. Usamah dia tengah lawan, tiba-tiba dia lipat seorang musuh tu, mau duk rebah, gaya duk pegang pedang nak tikam, sahabat tu mengucap la ilaha illallah. Usamah ni tanpa segan silu mau duk tikam, serak mati palung tu. Seorang sahabat tengok dia duk rakam kisah tu, selesai perang semua,
Oh mu derah jam ni pak. Tapi jenis tak melantah. Bagi dia dulu. Pakai robot nanti. Tak apa lah. Majid tuan-tuan tak kalut, relax lah. Saya pun suara tak apa clear ni. Dia ada ejah pelan-pelan. Kalau tempat lain kena berhenti lah, dia jadi kalut, tak habis. Baik. Tuan-tuan. Hilang tak mana tahu. Sama. Habis selesai perang semua tuan-tuan oi. Pakat duk asah kalau lebih kurang pedang ni saya tambah lah tu. Tiba-tiba mai seorang sahabat hak rakam tadi ni. Dia main-main dia kata, ya Rasulullah, ada satu benda saya nak abang pada dia. Tadi ni saya perasan satu orang sahabat kita namanya Usamah bin Zaid. Oh, Usamah. Ya. Awak. Saya tengok masa dia duk perang tadi ni, dia pergi lipat kawan tu, rebah jatuh. Lepas tu gaya dia nak tikam tengah belakang, kawan tu mengucap la ilaha illallah. Pum, dia. Lepas tu dia pergi tikam, mati pak long tu. Dengar lagu tu Nabi pergi terus. Nabi kata, mana Usamah? Saya Rasulullah. Betul ke? Ni tuan-tuan, bila dengar cerita dekat orang, kita pergi tanya pula tuan double kali kedua. Nak sahih cerita tu, jangan mudah percaya. Dia kata, wahai Usamah, betul ke duk sampai dekat telinga aku tadi ni, kata hang ni ketika mana perang tadi ni, hang nak tikam musuh tu kata la ilaha illallah, hang pergi tikam juga, betul ke? Dia kata, betul Rasulullah. Nabi marah. Nabi tuan-tuan, ulama sebut kalau naik orang kat dai ni dua punca. Nombor satu marah. Nombor dua ketika mana Allahumma salli alaihi wasallam, ketika malu. Naik ni orang ni kat dai ni. Nabi marah. Nabi kata, pasal apa buat kerja lagu tu sedangkan dia mengucap la ilaha illallah? Dia kata, wahai Rasulullah, saya tahu pasal dia mengucap tu bukan sebab nak terima Islam, dia takut pedang saya. Dia buat kemas lagu tu. Ni saya guna bahasa kita lah. Nabi kata, hang mampu ke belah dada dia, tengok dia ikhlas ke tak? Nabi kepok tu. Kalau betul dia tak ikhlas, hang selamat Usamah hoi. Kalau dia ikhlas, hang nak jawab apa kat Allah? Tepuk dai kawan tu. Tuan-tuan, Nabi marah kalau bab agama ni. Satu. Yang kedua, tuan-tuan kenal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Nu'aiman. Nama anak sendiri pun lupa. Nu'aiman. Saya dengar kisah ni lah, saya buat nama anak saya. Nama Nu'aiman. Tuan-tuan, dia seorang yang kelolo. Tuan-tuan faham tak kelolo? Dia kata lolak. Dia adalah kawan-kawan kita ni mesti ada seorang jenis kelolo, jenis keduduk tak ada kerja apa, pergi selak keng orang. Lagu tu lah. Tapi ni bukan selak keng, ni contoh. Tak? Kawan duk mengaji, dia pergi tepuk kepala, ada lagu tu. Kami duk tengah duk mengai, tuan-tuan duk mengai tu, kawan tu jenis lena. Kawan hak seorang yang dia buat kelolo, pergi tarik belakang bok tu. Dia ingat dia ikan tu karau, tak ada ikan pun. Tu orang panggil lok-lak lah tu, lebih kurang kelolo. Tuan-tuan, Sayyidina Nu'aiman ni dia suka buat Nabi senyum. Nabi pernah dengar cerita pasal dia, Abu Bakar cerita Nabi gelak senyum ni sampai nampak geraham ni. Kelolo Nu'aiman ni. Spesialnya Nu'aiman ni tuan-tuan, hak yang tak boleh kita ikut adalah dia ni hari-hari menteka darah harak. Hari-hari langgah. Tapi spesialnya dia pergi mengaku depan Rasulullah. Rasulullah, awak Nu'aiman hari ni kena pula. Dia kata layan. Dia saya tambah lah. Dia kata penin hat-trick ni. Tiger. Beli kat Speed Mart tu. Itu saya tambah. Hang Nu'aiman betul ke hang minum? Betul. Mana saksi? Dia kata tu, depa ni tunjuk tengok saya minum. Tuan-tuan, Nabi sebab dia. Selesai Nabi sebab, tak lama sebulan dua, gaji masuk 25 bulan, dia minum pula. Gaji saya tambah. Dia minum tuan-tuan. Tapi spesialnya dia mengaku depan Rasulullah. Sampai dia ulang-ulang setiap hari lagu tu, sampai sahabat ni hak duk tengok ni geram. Pasal tak kerti bahasa. Nabi kata tak boleh, agama kata tak boleh, duk ke darah juga. Masa tu baru lagi tuan-tuan, ada sahabat duk geram ni. Nabi balun selesai apa semua. Gaya Nabi nak keluarnya daripada rumah, daripada tempat tu,
Ada seorang sahabat ni tuan-tuan, dia duk buat sekeh. Aku geram aku datang ni. Ada lagu tu. Dia kata, dia ni tak kerti datang apa. Nabi tak tengok ni tu. Atau Nabi tak rasa ni. Ada seorang lagi. Nu'aiman ni moga Allah laknat hang lah no. Sebut bab lagu tu Nabi beralih. Siapa kata lagu tu? Saya. Jangan sebut lagu tu dekat Nu'aiman. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Tuan-tuan, walaupun macam tu punya perangai, tapi Nabi boleh tahu dia tu kasih ke Allah. Level tahap ni jangan duk tanya. Nak sebut kata apa? Bila kasih kepada Nabi ni tuan-tuan, syafaat tu ada. Tapi ini bukan lesen untuk kita buat jahat. Saya dah pergi tikar ilmu ekor pula. Dapat 1000, balong tikar ilmu ekor. Tak apa ustaz, cintai Allah, cintai Rasul. Itu betul benda yang orang panggil. Ni maksudnya tuan-tuan kelebihan dia tu. Ni Nu'aiman punya orang tuan-tuan sekalian. Nabi marah waktu tu. Baik. Ini cerita Nabi. Cerita kita lagu mana? Saya sebut je tuan, cerita kita lagu mana punya marah. Saya pernah cerita tuan-tuan dalam Facebook pun ada berlaku. Seorang ni dia punya marah ni. Kan ada satu video tu dia balik-balik mai wak kereta besar ni. Rumah besar. Sebab tu tuan-tuan, rumah pada-pada sudah lah. Rumah mau kalau duit lebih pada-pada sudah. Ni sampai nak cari pun tak jumpa. Bini duduk tahu mana. Telefon pula tambah. Han duduk tahu mana dia hai. Belakangnya belakangnya. Besar rumah. Balik-balik ni pintu rumah tu besar. Sampai pecik hon pun tak dengar datang apa. Ketuk pun tak dengar datang apa. Dia turun kereta. Turun kereta ni marah beri salam. Pintu pagar tak buka. Mungkin dia lupa bawa remote kalau lebih kurang. Geram. Tu dia marah duk main ni. Marah duk main. Masuklah kereta mau duk reverse nak hantam pagar tu. Pagar tu pagar dia lah. Tapi geramnya pasal ni. Ribut boh dia. Dalam duk boh dia tu anak umur lebih kurang 4-5 tahun duk lari main nak buka pagar. Kena fikir ni. Ni marah dia jangan tanya lah. Iblis ni kau huru hara ni. Bengang tengok ni. Dia rembas kereta, bam, pagar tu jatuh, bum, timpa anak. Kereta naik pula atas pagar tu, tindih anak, bum. Lega dia kata. Puas hati aku. Keluar bini kata, abang, puas menatang apa? Nu, anak dua pagar tu. Masa tu tuan-tuan, meninggal terus. La tu juga meninggal. Akibat kepada apa? Marah. Sebab tu kata Imam Ghazali, carta yang paling tinggi marah ini adalah sampai tahap membunuh. Ni hadapan saya tak tahulah, termasuk diri saya pun ada marah. Marah boleh tapi biar tempat. Ni sampai orang tak terima pendapat kita pun kita marah. Contohlah mesyuarat agung. Contoh. Dia buat cerita ni. Mesyuarat agung tu buat mesyuarat agung tak? Buat dah? Mesyuarat agung? Belum ni? Belum no. Bagi pau dulu. Ni baru kita mesyuarat agung. Nah, mesyuarat agung tuan-tuan. Saya ni duk nampak kalau boleh ni lah abang kita lah. Pasal dia tu nampak berkebolehan. Dia pun pencen apa nama ni custom. Contoh saya tambah lah tu. Dia pun pencen custom. Kita nampak apa dia punya dia perwatakan tu ada. Dia jenis amanah ni. Siapa setuju? Seorang tak angkat tangan. Orang tak setuju pendapat dia. Dia kata hampa ni menatang sungguh. Tu aku tak mahu turun tu. Tepuk kapek tu. Bam, belah aku tu je. Marah. Okey, orang tak terima pendapat je. Marah. Rembas motor ni sampai kat flyover tu. Bam, sampai rumah. Bini duduk di rumah. Tak sampai mampu hinjin dah. Bam, belah usul bunga. Bini dia kata balik dah harimau ni. Bini sebut harimau, habis meta. Dia kata balik dah harimau ni. Bong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang apa pasal? Aku geram, masjid aku geram sungguh. Awak abang? Dah, aku kata boleh dah lantik tu abang kita tu. Abang tu besan dia. Besan dia tu cerita dia, bukan sebab custom tu. Habis tu depa tak setuju. Depa kata nak pakai hak lama juga. Habis tu abang balik aku geram, aku tak boleh. Aku jenis tak boleh dengar aku bengang. Abang lah benda tu boleh bincang. Pelan-pelan bincang lah. Bincang apa? Dia marah. Lah ni hang ni awak tengok dua-dua ni marah bini dah. Bini pula kena marah. Bini mencuh ayam tu. Kawan tu. Maklum ni ke rembah bini. Bi mencuh ayam bobo tengah nak tuang gula. Cepatlah tuang semua gula tu. Contoh lah no. Ni rekod dah ni.
Cerita dah, sajalah ulang balik. Dia kata lagu mana ni, gula habis tuang belakang ni. Kalau jamur harimau ni kencing manis next meter. Dia kata padam pilah dengan lelaki aku pun. Pergi hantar ni. Minum tu mata hitam ni berimpun tengah. Hang jamur nak tambah ni. Gula tumpah ke apa? Dah abang cek terkejut abang tekah tadi ni. Lah meter naik tuan-tuan, kencing manis. No, kencing manis ni, orang kencing manis ni lagu mana tuan-tuan, ciri-ciri dia? Siapa boleh jawab balik awal? Apa dia? Mudah mengantuk. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak pernah cek, pergi cek tengok. Dia nak ubat mengantuk lain senang je. Memang ngaji kitab. No? Kalau tak mengantuk, nak mengantuk memang ngaji kitab. No? Itu petua dia. Tuan-tuan tak apalah, cukup dekat tu, merapu dah tu. Nak sebut apa? Marah. Guru saya ada seorang pernah marah. Ni cerita lama lah. Tok guru tuan-tuan, saya tak mahu sebut lah. Kitab kuning tu. Kitab kuning tu. Kitab turak tu. Marah kat member, menyembang kau lebih kurang tu. Pegang dia hawin. Pong. Lepas tu baru dia rasa macam ustaz silap habis buat kerja lagu tu. Tuan-tuan, nak sebut kata apa? Marah. Marah ni kesudahan dia tak ada hak elok. Semua habis lingkup belakang. Dia tegah dengan marah lain. Tegah lain, marah lain. Marah ni lebih kepada nafsu. Ni marah anak berpada-pada. Kawan tu sikit punya hal pun hang sepak melelong apa pasal. Benda boleh bincang. Tuan-tuan, no? Nabi bukan jenis tu. Baik, teringkaskan cerita masa duduk berjalan. Kemudian hilang dah. Dia kata apa? Wahai Muhammad, berikan kepada aku harta milik Allah yang ada pada engkau. Baik, apakah maksudnya tuan-tuan? Iaitu kata Imam At-Tibi rahimullahu ta'ala, harta yang dimaksudkan di sini adalah harta zakat. Harta zakat. Pasal Arab Badawi ni dia ada apa ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Dia muallaf, baru terima Islam. Nah, salah satu asnaf yang boleh menerima harta zakat. Baik tuan-tuan sekalian, kesimpulannya daripada hadis ni nak sebut kata apa? Cara Nabi, dia mudah memaafkan orang. Cara kelembutan Rasulullah dibalas dengan kelembutan. Orang balas kasar, Nabi balas lembut. Hak ni saya pun boleh cerita, tapi kita cuba buat tengok tuan-tuan. Kadang-kadang orang cakap kasar dengan kita balas dengan kelembutan. Kenapa? Kalau dua-dua kasar, dua-dua duk marah, tak ada kesudahannya elok, semua serabut belakang. Disebabkan kasar ni lah kita duk bergaduh. Bergaduh ni sampai tahap Allah tak tahu nak habaq. Saya baru ni tuan-tuan pergi satu surau, dia kata ustaz tak pernah pergi ceramah Isra Mi'raj. Dia kata ustaz boleh tak tolong cerita saya ustaz malam ni betapa beratnya memutuskan silaturahim. Saya kata sampai itu saya kata ni tuan-tuan hak duk hujung sana belum tentu ada hak setuju dengan hujung sini. Dapat pasal apa? Tajuk Isra Mi'raj. Saya kata ni iklan. Iklan tak apalah lari tajuk pun. Saya kata dulu ni kira kawan baik jangan duk tanya. Keluar habis kuliah aja minum teh sekali. Kadang-kadang kawan ni belanja, kadang-kadang kawan ni belanja. Kadang lebih sikit pakat-pakat suap. Punya rapat tu. Mai kuliah pun duk naik motor sekali. Ragas tengah belakang, kita duk raga. Kena satu masa kawan tu pula bini nak tumpang pergi juga. Aku nak pergi juga dengan hang, boleh jom duk raga. Pergi 3 orang. Nak sebut kawan baiknya. Tapi sampai satu masa sikit punya hal pun bergaduh apa pasal. Sikit punya hal pun bergaduh. Dia hak paling famous senang, saya bagi contoh senang lah tuan-tuan. Cucu lah. Kita duduk rumah dekat-dekat. Cucu duduk main. Budak-budak main tuan-tuan. Dia main bukan dia ada prosedur apa. Dia bukan ada arti nak beringat. Budak-budak 4-5 tahun nak kerti apa. Contohlah main Beyblade. Buh dalam belanga, tahu tak belanga? Kuali. Hak cucu kita tu kita beli hak mahal. Hak 200 lebih ada besi tu. Som puak kena kening cucu kawan tu. Berdarah ni, berlebih kening ni. Kawan tu, Tok Wan dia, kawan baik kita. Ada olahraga tu. Mai dia kata, hang ni aku tak sangka, tak pandai didik cucu sungguh lah. Dia kata hampa ni tak kerti main orang. Tuan-tuan, kalau budak-budak bergaduh, dia bergaduh pagi, kita buat pukul 10. Selesai darah clear semua, dia ajak dia pergi balik. Lepas lohok yang okey tak? Saya tambah lah tu. Tengah hari kita main pula. Budak-budak bukan nak kerti bergaduh apa. Marah lah sat dia kawan balik. Tapi kalau hak tua ni masuk campur, boh tua tu kasar semua lah.
Kalau hak kita, hak besar ni masuk campur, hak ni yang lambat baik ni. Maka dia kata jenis cucu tak timing orang, cucu hang ni bengong macam pok hang tu dia abah. Nak sebut apa? Kalau kita masuk campur, kita apa nama? Tuan-tuan, saya sebut satu ni cukup Ramadan saya sebut tadi ni nak main ni. Sebelum nak sampai Ramadan ni tuan-tuan, mau duk clear. Kalau ada yang di hadapan saya ni, saya rasa tak ada kot, semua muka soleh belakang. Kalau ada duk bergaduh, duk simpan lama, tak tahulah ustaz. Teringin dah nak baik, cuba dah nak tahan dia selepas kuliah tu nak sembang, tapi takut ustaz. Pasal dia tengok muka dia tu memang marah kat saya sungguh. Tapi tak apa, try. Soal dia terima ke tak, tuan-tuan try buat, cuba. Pasal apa? Kita takut satu hari dalam bulan Ramadan yang namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan. Malam tu tuan-tuan nak doa apa, doa lah. Malam tu nak doa apa, doa. Allah makbul belakang. Malam apa ustaz? Habaq boleh tak? Saya pun tak tahu. Sebab tu Ramadan ni kat-kat nak hujung pulun, bukan makin kurang. Malam Ramadan hari pertama ni pakat main tarawih lekang dinding-dinding ni. Malam pertama lekang dinding ni. Pengusi bincang tu kita kena tambah lain dinding masa bincang lain. Main tengah-tengah dah makin kurang dah. Main hujung-hujung tinggal AJK je. AJK pun sebab AJK je lah. Contoh. Nak sebut kata apa? Padahal makin nak habis, makin banyak fadilat dia. Antaranya apa? Hak tadi, hak tu paling besar, Lailatul Qadar. Maka dapat malam tu tuan-tuan, Allah, kita bangun malam minta Allah redha tu nombor satu. Jangan duk minta nak kaya, jangan duk minta nak bagus, tak apa ikut suka, tapi kalau minta Allah redha, Allah bagi semua. Hang minta kaya ke tak minta apa kau bagi, kata Allah. Minta redha Allah. Jangan duk bergelut duk cari pokok nyok sujud. Ini pun satu hal juga. Bangun tengah malam duk suluk cermin, tak ada pun abang pokok sujud, tak ada pun. Empayan tu ada lah terbalik, contoh lah. Jadi kira tu bangun minta ke Allah, malam tu minta apa, Allah makbul. Contoh tuan-tuan bangun sengat-sengat, maklum duk tidur tengah belakang, ya Allah pemudahkanlah aku tambah seorang lagi. Contoh. Jatuh rehat. Nak sebut tak setuju semua bab tu. Nak sebut kata apa, Allah makbul. Maklum kata ustaz duk ajak buat apa. Dah maklum boleh bangun. Maklum bangun pelan-pelan pergi bilik lain. Ya Allah, cancelkanlah doa ni. Allah makbul. Contohlah. Nak sebut kata apa, Allah terima. Tapi ingat, ada beberapa perkara bila mana sampai pada malam tu doa Allah tak terima. Sangkut. Nombor satu, selalu saya hurai dah, jangan sangkut dengan mak ayah. Itu paling penting lah, apa-apa pun. Nombor dua, jangan putus silaturahim. Sangkut dengan kawan, habis. Sangkut dengan Allah, taubat, insya-Allah Allah terima. Pasal Allah ni, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang sentiasa taubat. Bila Allah sebut lagu tu, makna kita manusia biasa ni akan terbuat salah. Itu biasa. Allah akan ampun, insya-Allah. Minta lah. Tapi kalau sangkut dengan manusia, mau duk minta maaf. Jangan duk buat leceh. Tambah pula sangkut dengan ustaz-ustaz kita. Oi. Tuan-tuan, saya sebut lagu ni ada tempat noh pi halau tu guru. Mak cakap noh, kalau tak kena, kalau kita pun adab kita sebagai murid ni pernah terima ilmu dengan dia, beritahu elok-elok. Selesai kuliah apa semua, tok guru. InsyaAllah lah untuk kuliah akan datang, kalau ada lagi kami maklum lagi, insyaAllah. Tu cara bagus, cara penutup yang bagus. Jangan dapat tutup mic, dapat tarik meja. Oh jangan. Pasal depa ni, ulama ni ada racun. Noh, racun. Bukan puradan noh. Dia kata puradan penjual pula. Dak, racun ni makna kata jangan dia buat lekeh kat depa. Esok hari Allah rembat kita habis. Soal kala tu dia punya pasal lah, tapi soal berkaitan dengan ilmu dia, kita ni sebagai murid kena hormat dia. Jangan dia buat lebih kurang. No? Baik, cukup dekat tu. Kita jumpa lagi. Boleh berhenti kono. Boleh, mana? Tak sambung lagi? Oh. Kemilan ni. Hak depan okey, hak belakang tu kata ustaz.
Tambah maklum kata ustaz terus gigi mampu yang kau tahu. Jadilah no, insya-Allah tuan-tuan, Ramadan ni macam biasa no. Kan? Buat 20 tazkirah dah. Tak ada no. Tak apa dia terkejarlah. Ada insya-Allah no. Kalau satu masjid Allahumma salli alaihi di Taman Mewah, depa pandai. Dan kita pun pandai juga. Depa buat sebelum tarawih. Nah, ada surau dia bercadang kat saya, dia kata ustaz boleh tak kita buat sebelum isyak? Nak masuk isyak tu kita buat tazkirah, kemudian masuk isyak kita sembahyang. Saya kata boleh buat lagu tu, tapi kita dua je ada. Awak ustaz pasal apa? Jemaah taubat takkan main lagi. Nombor satu pasal pakat jadi ulang sawah belakang. Mentabak 4 keping dan dada ni. Yang kedua pasal isyak tak masuk lagi, relax lah. Selalu bila isyak main baru main. Betul juga ustaz no. Kita buat lepas isyak. Depa nak sembahyang tarawih, mesti isyak jemaah. Leceh main tarawih saja. Betul juga. Masa tengah-tengah tu mau buat tazkirah. 20 minit sudah. Kemudian baru buat tarawih. Ikat depa dengan isyak dan juga tarawih. Macam tu pun ada. Ikut suka tuan-tuan lah. Nak buat lepas tu pun okey, tak ada masalah. Terserah pada rezeki masing-masing. Kita sama-sama mengimarahkan masjid kita. Tuan-tuan, ajak anak cucu kita imarahkan masjid kita. Buat mai rapat-rapat tarawih, selawat ramai-ramai. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelia, yang terkasar itu. Kelemahan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.